Okay, so kita balik kepada apa yang kita belajar minggu lepas, fungsi. Okay, so kita tahu hubungan ada 4 jenis. Okay, kita ada jenis satu kepada satu, ada jenis satu kepada banyak. Cikgu tulis singkatan aja. Ada banyak kepada satu, ada banyak kepada banyak. Ini hubungan. Tapi antara 4 hubungan ini, sebab tarifan ini setiap unsur pada kumpulan S hanya dipetakan kepada satu unsur pada kumpulan set B. Ataupun kita kata setiap unsur dalam kumpulan satu hanya ada satu saja. Satu hanya boleh dihubungkan kepada satu nombor pada kumpulan 2. Okay? Sebab ayat itu antara 4 jenis hubungan ini hanya 2 saja dipanggil sebagai fungsi. Apakah 2 itu? Okay? Apakah 2 itu? Syairah, ingat tak? Yang mana 2 jenis hubungan kita boleh panggil dia sebagai fungsi. Sebab dia setiap nombor dalam kumpulan 1 hanya ada satu nombor pada kumpulan 2. Mana satu? Mana 2? Satu kepada satu dan banyak kepada satu. Okey, betul Hanya 2 jenis ini saja dia boleh dipanggil sebagai fungsi. Okey, yang 2 lagi bukan fungsi 2 lagi bukan fungsi. Itu hanya sebagai pengetahuan lah. Biasanya kalau soalan kalau nak uji benda ini dia uji konsep sajalah. Dia akan tanya awak adakah ini fungsi. So mungkin dia bagi satu hubungan dan cara dia bagi hubungan itu mungkin dia bagi kita dalam bentuk gambar raja, dia bagi kita dalam bentuk graf. Lepas tu dia tanya kita, adakah ini merupakan fungsi? So kita ingat inilah, ingat tarifan dia. Okey, nanti cikgu akan bagi satu cara sebut yang lebih senang. Sebenarnya ada dalam kurungan ini tapi sekarang cikgu tak tepat terangkan perkataan ini lagi sehingga akhir PTP hari inilah baru cikgu terang ayat ini. Maka awak tak payah hafal lah yang panjang-panjang yang penat lah, susah nak hafal ini. Kita hafal yang pendek punya. Okey, so kita ulang kaji sikit. So untuk sesuatu fungsi nak mewakili dia dalam matematik. Kalau dalam bahasa biasa kita akan tulis ayat lah. Contohnya cikgu kata hari itu kan siapa kahwin dengan siapa kahwin dengan siapa. Ada 10 pasangan suami isteri, tulislah 10 kali ayat itu. Okay? Ataupun kita boleh tulis dalam perkataan 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 3. Okay. Itu juga satu cara dalam penulisan perkataan ayat itu. Tapi biasanya dalam matematik kita tidak gunakan cara itu. Kita akan mewakilkan ataupun menulis sesuatu fungsi dalam kaedah yang berlainan. So kaedah pertama yang cikgu pernah terang kepada kamu iaitu gambar raja anak panah. So contohnya cikgu bagi 3 nombor saja iaitu 1, 2, 3 dan hubungan dia ialah darab 2. Hubungan dia ialah darab 2. So cikgu perlu ada orang lengkapkan gambar raja anak panah ini. Apakah nombor dia? Sorry. Okey. Tengku 1 akan jadi Tengku 1 2 akan jadi 4 3 6. Okey. Tangkap baraja anak panah macam juga katalah dia bukan hanya terdiri daripada 2 je, kadang boleh sampai 3 kumpulan. Okey, di mana sebagai contohnya untuk kumpulan 2 ini cikgu tambah lagi satu hubungan kepada mereka. Cikgu kata hubungan kumpulan ini kepada seterusnya hubungan dia ialah tambah 4. Okey. So apa akan jadi pula? Tengku sambung 2 akan jadi 6. 4 akan jadi 8. 6 akan jadi 10. So kalau cikgu wakilkan sampai 3 kumpulan ini masih dipanggil sebagai gambar raja anak panah. Hanya gambar raja anak panah ini kalau melibatkan 3 kumpulan, so di sini kita akan sebut dia sebagai fungsi gubahan. Nanti kita akan tengok balik fungsi gubahan. Hari ini cikgu pengenalan saja. So fungsi gubahan kamu akan tengok sebenarnya dalam gambar raja itu ada 2 hubungan. Dia gabungkan 2 hubungan. Okay, contohnya dalam gambar raja ini darab 2 tambah 4.
Sama juga dalam kehidupan harian kita, contohnya dalam hubungan keluarga kita. Dia pun ada jenis ialah hubungan sebenarnya melibatkan 3 orang. Ada jenis hubungan yang direct. Contohnya kalau kita kata suami isteri hubungan direct. Tapi kalau ayah mentua dengan menantu, itu hubungan sebenarnya ada satu orang tengah di dalam itu kan. Itu ialah fungsi kubhang ataupun hubungan yang melibatkan orang tengah. Sebagai contoh, ibu kepada anak itu biasanya hubungan direct. Tapi nenek kepada cucu itu sebenarnya tengah-tengah ada satu lagi. So nenek kepada cucu itu adalah hubungan yang melibatkan orang tengah. Ataupun kalau dalam matematik kita akan kata itu ialah hubungan yang jenis fungsi kubahan. Ibu dengan anak itu fungsi saja, direct punya. Tapi nenek dengan cucu itu ialah fungsi kubahan sebab melibatkan satu lagi kumpulan di tengah-tengah itu. So kalau kamu tengok gambar raja anak panah, kalau melibatkan 3 kumpulan, so di sini sebenarnya cikgu boleh sebut di sini ada berapa jenis hubungan ya, iaitu hubungan yang melibatkan darat 2, contohnya 1 akan jadi 2, 2 akan jadi 4, 3 akan jadi 6. Ini satu hubungan iaitu hubungan darat 2. Tapi dalam gambar raja ini, cikgu pun boleh sebut dalam ini ada lagi satu kumpulan hubungan iaitu tanpa 4. Di mana hubungan tanpa 4 ini 2 akan jadi 6, 4 akan jadi 8, 6 akan jadi 10. Dan pada masa yang sama, di sini ada lagi satu hubungan yang gabungkan kedua-dua ini, iaitu darat 2 lalu tanpa 4. Okey, cikgu tulis perkataan dulu. Nanti bila sampai belakang ni kita akan tengok cara tulis dia dalam simbol matematik. Darat 2 lalu tanpa 4. So kalau hubungan ini kamu akan nampaklah nombor 1 telah dihubungkan kepada nombor 6. Okay? Sebab kalau 1 darat 2, 2 tanpa 4, 6. So 1 dihubungkan dengan 6 oleh hubungan ini. Darat 2 lalu tanpa 4. Okay? Begitu juga lah 2 dihubungkan dengan 8. 3 dihubungkan dengan 10 oleh hubungan ini. Darat 2 lalu tanpa 4. So, kalau sekarang cikgu bagi satu gambar, 2 bulatan saja, biasanya dalam itu satu hubungan. Tapi kalau cikgu bagi 3 bulatan, dalam ini kita ada hubungan jenis direct punya, nama dia kita memang panggil dia fungsi saja. Okay? Ada 2. Dan kita ada satu yang bukan direct punya. Kita panggil dia sebagai fungsi kubahan. Tapi fungsi kubahan pun kita panggil dia sebagai fungsi lah. Okay, kita pun panggil sebagai fungsi. So, okay, simbol ini kamu jangan pedulikan lagi. Nanti bila cikgu ajar fungsi kubahan, kita kalau kamu tengok topik yang seterusnya ada fungsi kubahan. Waktu itu cikgu akan terangkan masuk-masuk inilah. Sekarang awak abaikan dulu. Okay, sekarang kita balik kepada gambar raja anak panah ini. So kalau 1 bagi 2, hubungan dia ialah darat 2. Okay, 2 bagi 1, hubungan dia ialah apa? Kalau 1 bagi 2, 1 bagi 2 ialah darat 2. 2 pula macam mana nak jadi 1? Syifa, 2 macam mana nak jadi 1? Kalau pergi darat 2, balik. Syifa, Safika? 2 darat 2 jadi 4. 4 apa jadi 2? Apakah proses songsang? Darat 2, balik. Syifa, Safika? Hilang sudah orang. Ada lagi kan? Syafika, open mic cakap. Walaupun latar belakang kamu akan sekeliling kamu mungkin bising, tak apa. Kamu on jawab lepas tu auto tutup balik, tak apa. Syifa, memang tak boleh cakap. Siti Aisyah, kalau bahagi 2. Okey, bahagi 2. Ini siapa yang cakap? Siti Aisyah. Aisyah, okey. So di sini taraf 2 adalah satu fungsi.
bahagi 2 pun merupakan satu fungsi. Dan dalam matematik, bila kita proses yang songsang ini, nama dia ialah fungsi songsang. Fungsi songsang. Kita terbalikkan dia. Okay? Kita terbalikkan dia. Fungsi songsang. Simbol ini pun sekali lagi awak tak payah pedulikan lah. Nanti bila sampai sub topik fungsi songsang, saya akan terangkan lagi. Fungsi songsang maksudnya proses yang terbalik. Okay? Sebagai contoh lagi, kalau tanpa 4 proses yang songsang, fungsi yang songsang ialah apa? Aisyah, tanpa 4 songsang? Tolak. Ya, tolak 4. Okay? So, pergi tanpa 4, balik ialah tolak 4. Jadi sebenarnya ini macam algebra kita. Kiri pindah ke kanan. Darab 2 pindah ke kanan jadi bahagi 2. Okay? So, itu sebenarnya kerja algebra kita sebenarnya ialah kerja songsang yang kita selama ni buat. Okay, so itu ialah kalau kita wakilkan dengan gambar raja anak panah. Okay? Dan sebenarnya ini petak ke, bulat ke, tak kisah pun. Dan sampai satu tahap dia tak semestinya kiri ke kanan. Okay, ada satu tahun SPM dia bagi macam ini. Waktu itu ramai orang panik. Sebenarnya sama je, tak ada apa. Dia buat bulatan macam ini, atas bawah. Okay, lepas dia tulis 1, 2, 3. Alamak, okay, tak apalah 2, 4, 6. Lepas tu dia buat macam ini. Sebenarnya apa yang cikgu lukis ini serupa je lah dengan ini. Serupa je dengan ini. Hanya ini kiri ke kanan, ini atas ke bawah. Dia tak ada masalah sebab gambar raja itu tunjukkan anak panah dari mana ke mana. Kalau cikgu nak dia bawa ke atas, cikgu akan buat anak panah ke atas. Itu tak ada masalah. So ada banyak tahun kadang-kadang dia bagi segi 4, kadang-kadang dia bagi segi 3, ada satu tahun dia bagi macam ini. Okay? Ada satu tahun bila melibatkan 3 bulatan dia boleh pusing punya. Dia satu bulatan sini, satu bulatan sini, satu tiba-tiba ke bawah. So dia buat macam ini. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Sama saja maksudnya. Sama saja maksudnya. Bulatan segi 4, segi 3, kiri ke kanan, atas ke bawah, sama saja. Yang pentingnya dalam soalan tu kita nampak siapa kumpulan 1, dari mana? Siapa kumpulan 2, ke mana? Mencukupilah. Okay, hanya kalau soalan minta kita lukis gambar raja anak panah, kita tak payahlah pening-pening. Kita buat paling simple punya cukup. Kalau you buat macam ini pun cikgu tak tolak markah. Tapi tak payahlah membazir masa je. Ini soalan matematik bukan soalan seni. Tak payahlah membazir masa nak lukis satu gambar raja anak panah yang sangat unik punya. Tak payah. Janji boleh faham, mencukupi. Tak perlu membazir masa. Dan seperti yang cikgu kata juga, fungsi boleh diwakili dalam bentuk graf juga. Dan dalam bentuk graf ada 2 jenis. Sejenis ialah petak punya, sejenis ialah graf punya. So dia jenis petak ataupun jenis garis punya sebenarnya bergantung kepada apa yang diwakili oleh dia. Sebagai contoh, kalau sekarang cikgu cerita tentang, cikgu cerita tentang harga sebiji bola ialah RM3. Dan cikgu minta awak lukis dalam wakilkan hubungan ini, hubungan ini di mana kumpulan 1 ialah bilangan bola, kumpulan 2 ialah harga dia. Harga bola yang terlibat lah. Kalau 2 biji lah. So bila cikgu minta awak wakilkan dalam gambar raja, untuk soalan jenis ini, dia sesuai ialah jenis petak lah. Dia sesuai ialah jenis petak. Dan kamu jangan lupa, tak kisahlah jenis petak ke, jenis graf ke. Kumpulan 1 sentiasa di bawah. Sebiji, 2 biji, 3 biji, 4 biji. Graf sentiasa kumpulan 1 di bawah. Lepas tu duit dia, ini kumpulan 2, harga ataupun duit bayaran dia, kita boleh letak di tepi lah, macam pasiwai kita. So sebiji akan jadi RM3, 2 biji jadi 6, 3 jadi 9, 4 jadi 12. Dan bila kita susun ini, kita susunlah dari kecil sampai besar lah. Susun
kecil sampai besar. Okey, lepas tu kita label lah. So kalau jenis pepetak ini, kita label macam inilah. Satu biji dia akan jadi berapa harga dia? Siapa teman saya? Amani teman cikgu. Okey, satu biji jadi berapa harga dia? RM3. RM3. So kita pakai titik di sini. Kalau 2 biji? RM6. Kalau 3 biji? RM9. Okey, 4 biji? RM12. Okey, thank you. Okey. So inilah percayalah kita wakilkan benda ini hubungan ini. Harga bilangan bola dengan bayaran ataupun harga dia dalam bentuk jenis graf yang jenis pepetak. Sebenarnya jenis yang pepetak ini kalau awak nak buat dalam bentuk graf tak lukis petak dia tapi awak buat titik ini pun okey sebenarnya. Pun okey. Pun okey. Dan jenis ini kita kata dia ialah cikgu ada tulis dalam nota dia, jenis pepetak punya ataupun jenis titik punya dia mewakili fungsi yang jenis diskrit. Apa maksudnya diskrit? Maksudnya kalau kamu tengok nombor ni ialah 1, 2, 3, 4. Dia tak boleh di antara mereka. Dia tak boleh di antara mereka sebab contohnya lah kan awak nak beli bola. Awak kan beli sebiji, 2 biji, 3 biji, 4 biji, diskrit punya. Awak takkan kata saya ada RM5, saya nak pakai RM5 beli bola. So kedai tu jual awak 1 point berapa biji bola. Tak mungkin kan? Awak tak mungkin pergi kedai. Saya nak beli 2,5 biji bola. Kalau setengah biji bola itu kedai itu macam nak bagi awak? Tak mungkin. So kita akan kata untuk fungsi ini kalau dia mewakili bilangan bola dengan harga dia mesti jenis fungsi diskrit. Bila dia ialah jenis fungsi diskrit, bila awak wakilkan dalam bentuk graf, dia jenis titik sahaja. Dia bukan jenis garis. Macam mana pula ialah jenis garis punya? Awak tengok benda lebih kurang sama. Cikgu kata harga sekilogram tepung ialah RM3. Bila cikgu kata harga sekilogram tepung ialah RM3, kalau cikgu letak 1 kilogram harga dia 3 juga, 2 kilogram 6 juga, 3 kilogram 9 juga, 4 kilogram 12 juga. Tapi masalahnya tepung, kita kalau pergi kedai yang jenis timbang punya, bukan pergi shopping center lah, pergi dia packing penuh kan. Kalau kita pergi kedai runcit, ada kedai runcit memang dia letak dalam satu guni. You nak berapa, dia bagi you berapa punya. So waktu itu, boleh tak awak beli tepung? Saya nak 1.5 kilogram tepung. Saya nak beli 300 gram kepung. Boleh tak saya beli kepung dengan cara ini? Kalau jenis kedai runcit yang jenis timbang tepung punya. Cari perempuan tepung kan. Aliyah Husna, boleh tak? Boleh. Boleh. So bila waktu itu maksudnya sebenarnya antara 1 dengan 2 ada lagi. 1.2 kilogram pun boleh, 1.3 kilogram pun boleh, 1.4 kilogram pun boleh. So waktu itu kita sambungkan dia lah. Kita sambungkan dia. So kalau 0 kilogram tepung, berapa saya kena bayar? Ada Husna? Kalau 0 kilogram, maksudnya tak beli pun. So berapa pula harga dia? Ada Husna? Berapa? Kalau 0 kilogram. Saya nak beli 0 kilogram tepung. Berapa saya kena bayar? Aliyah Husna? Mic tak on lagi ke? Kalau 0 kilogram tepung saya nak beli, berapa saya kena bayar kepada bos tu? Kamu jawab saja. Kalau salah pun tak apa. Jangan lama sebab lama nanti kita tarik kita punya masa ni. Berapa? 0. Tak boleh. Sebenarnya cikgu tak beri barang pun kan. So 0. Cikgu pun sambung aje lah. So ini yang cikgu kata satu fungsi ataupun satu hubungan, satu fungsi cikgu wakilkan dalam bentuk graf yang jenis garis. Jenis garis. Dan fungsi jenis ini kita bagi dia sebagai
fungsi selanjar. Okay? Kenapa selanjar? Maksudnya kita punya nilai boleh dalam point 1.1. Even kalau sebenarnya kalau cikgu nak 1.05 boleh tak? Boleh. Hanya kedai tu nak jual tak nak jual kepada saya aja. Tapi boleh. Cikgu nak beli 950 gram. Boleh. 0.95 boleh. Okay? So itu kita panggil dia ialah jenis fungsi selanjar. Sebab kita punya nombor-nombor boleh dalam nombor perpuluhan. Orang bagi 2, 3 kita boleh bagi lagi 2.1, 2.2. Even 2.05 pun boleh. So itu ialah jenis fungsi selanjar. So cikgu bagi contoh dalam kehidupan harian kita ialah kita beli barang. Ada barang kita pernah beli dalam bentuk diskret. Sebiji, 2 biji. 1 package, 2 package, 3 package. Tapi ada benda kita boleh beri dalam bentuk selanjar. Contohnya yang kita beli beras ke tepung yang jenis kedai memenjual dalam bumi punya, kita beli. Dalam perpuluhan, boleh. Okay, ya? So itu dialah. Okay, kalau kita wakilkan dia dalam bentuk kartesan, ada 2 benda awak kena faham lagi, iaitu ujang garis mencancang dan ujang garis mengufut. Sebab kalau gambar raja anak panah, kita senang tengok itu satu kepada banyak, banyak kepada satu, banyak kepada banyak untuk tahu ini soalan fungsi ataupun tidak. Tapi bila dia dalam bentuk gambar raja, mungkin kita susah sikit nak tengok. So bila dia susah sikit nak tengok, apa yang kita buat ialah kita boleh gunakan garis. Okey, 2 jenis garis, satu ialah garis mencancang ataupun kita kata garis dekat. Okey, kurang sikit tak apalah ya. Garis dekat. Okey. Satu lagi kita kata ialah garis mengufut. Garis mengufut. Okey, 2 jenis. Okey. Untuk garis mencancang ini, okey, kita boleh test dalam bentuk graf kita. Kita boleh test dalam bentuk graf kita. Kita jalan di atas ini. Okey. Kalau garis mencancang ini sentiasa hanya memotong kita punya graf. Okay, biasanya titik punya susah sikit. Cikgu tengok ini ya. Sentiasa hanya potong garis kita pada satu tempat saja. Sentiasa kita kata ini merupakan satu fungsi. Contohnya soalan ini soalan ini dia adalah satu fungsi. Sebenarnya kalau kamu tengok dia ialah hubungan 1 kepada 1. Sebab bila cikgu buat garis mencancang ini dia sentiasa potong 1 kali saja. Okey? Itu ujang garis mengufut. Di sini cikgu kata kalau dia adalah fungsi, garis mencancang akan memotong garis pada satu titik sahaja. Untuk percubaan kali ini, SPM sebenarnya cikgu tak nampak soalan lagi. Untuk percubaan kali ini dia bagi soalan macam ni. Dia bagi satu soalan graf. Okey? Dia bagi satu soalan graf. Lepas tu dia tanya, adakah ini merupakan fungsi? Adakah ini merupakan fungsi? So macam kita nak tahu dia ialah fungsi tak fungsi, kita ambil saja garis kita jalan. Okey, ada tak dia potong, adakah dia sentiasa potong sekali saja? Okey, kalau dia sentiasa potong sekali saja, maka jawapan kita, okey, graf ini merupakan fungsi. Okey, dan satu lagi ujang kita panggil dia sebagai ujang garis mengufut. Okey, ujang garis mengufut adalah untuk tengok soalan ini berlaku tak fungsi songsang. Okey, berlaku tak fungsi songsang. Dan sama juga, okey, garis mengufut ini, okey, kalau garis mengufut cikgu jalan macam inilah. Cikgu jalan macam ini. Asalkan dia sentiasa potong graf kita sekali. Contohnya kalau tengok ni sekali aja. Maka kita akan kata fungsi ini ada fungsi songsang. Kalau kita tengok graf ini, awak akan tengok, oh cikgu tak. Contohnya cikgu letak sini. Bila cikgu letak sini, dia potong 2 kali. Sekali di sini, sekali di sini. So kita akan kata untuk graf ini dia tak ada fungsi songsang. Itu ayat dia. Jika fungsi itu mempunyai fungsi songsang, garis mengufut potong graf pada satu titik. Sekarang kalau dia potong 2 titik, dia tak ada fungsi songsang. Okay? Dia tak ada fungsi songsang. Okey, benda ini mungkin awak blur sikit lagi. Tak apa sebab bila cikgu ajar fungsi songsang, cikgu akan keram benda ini sekali lagi. Keram benda ini sekali lagi Okey, so jenis titik, jenis garis cikgu sudah terangkan bezanya. Satu ialah fungsi diskret, satu ialah fungsi selanjar. Okey, lepas tu ialah fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak ialah fungsi yang awak akan nampak nanti ada simbol macam ini.
Okey, simbol macam ini. Itu yang dipanggil sebagai fungsi mutlak. Dan cikgu akan terang nanti juga sebawah sikit Okey, cikgu akan terang ini juga Okey. So dalam fungsi ini dalam graf awak akan nampak dia punya bentuk macam tadi awak nampak garis lurus kan. Ini awak nampak garis lurus, ini awak nampak macam macam mangkuk sikit kan. Kalau fungsi nilai mutlak kalau cikgu wakil dalam bentuk graf dia punya bentuk macam V. Dia punya bentuk macam V. Tapi untuk tingkatan 4 untuk tingkatan 4 cikgu hanya terangkan kepada kamu ini adalah fungsi mutlak dan bila cikgu bagi graf awak nampak dia bentuk V, awak tahu dia ialah fungsi mutlak. Tapi macam mana lukis garis ini ataupun macam mana lukis graf ini cikgu tidak akan terangkan semasa awak berada dalam tingkatan 4. Semasa awak berada dalam tingkatan 5, dalam salah satu tajuk kita akan belajar fungsi mutlak ini. Waktu itu baru cikgu akan ajak macam mana kita nak lukis supaya graf kita bentuk macam V. Tapi sekarang saya tak boleh ajar sebab ada benda awak belum belajar. Itu sebabnya cikgu kata matematik adalah satu tajuk yang kita sambung. Awak tak boleh kata, okay, cikgu tajuk ini saya belajar, tajuk tepang saya tak nak belajar sebab dia susah. Ini tajuk saya tak suka, saya tak belajar. Sebab dia akan kaitkan. Itu sebabnya bila saya mengajar tajuk ini, mula-mula memang cikgu akan rasa susah sikit nak mengajar awak. Sebab benda ini tingkatan 5 baru tak tengok. Benda ini nanti tajuk 5 baru tengok. So ada benda cikgu ajar sikit-sikit. Cikgu ajar sikit-sikit, masalah kamu belum belajar. Kita akan jumpa balik dalam tajuk lain. So bila nanti cikgu sudah ajar sampai tingkatan 5, awak balik kepada muka surat pertama ini, faham saja maksudnya. Faham saja maksudnya sebab benda tu sudah belajar. Okey ya. So jenis yang ketiga, cikgu pun sudah terang kepada kamu hari itu, iaitu kita tulis dalam bentuk tata tanda fungsi. Dan untuk tulis dalam bentuk tata tanda fungsi ada dua jenis. Satu ialah kita pakai anak panah punya, satu kita pakai sama dengan punya. Sebagai contoh tadi kita ada fungsi apa tak lupa. Kita ada fungsi darab 2, kita ada fungsi darab 2. Kita ada fungsi darab 2. So kita nak wakilkan dia dalam bentuk tata tanda fungsi. So kita ada dua cara tulis. Satu kita tulis macam ini, satu kita tulis macam ini. Sesuka hatilah mana satu kamu nak. Simbol pertama ini ialah nama yang kita bagi kepada fungsi itu. Dan biasanya kita tak adalah macam nak bagi nama kepada anak panjang betul sekarang kan. Muhammad Ali bin Muhammad Ali tak cukup lagi. Muhammad Ali Abdullah sampai nama awak ada 3-4 ada di antara kamu. Contohnya nama Tengku kan, Tengku No Iswa Isbiha. Itu baru nama awak. Ayat belum kira lagi. Tapi ada orang nama pendek macam Natasha aja. So di sini bila kita nak bagi nama kepada fungsi, orang matematik tak suka panjang. Dia bagi satu huruf sahaja. Dia bagi satu huruf saja. Yang paling biasa orang pakai ialah F sebab fungsi, function, BI function starting dengan F. Tapi adakah dia mesti pakai G? Tak wajibnya. Awak nak pakai hash pun boleh, awak nak pakai K pun boleh, awak nak pakai A pun boleh. Tapi tak boleh pakai X sebab S ada di sini. Dan dia peraturan dia ialah kita akan bagi dalam huruf kecil. Maksud saya fungsi F, awak mesti gunakan F kecil, awak tak gunakan F besar. F besar tak. Kita wakilkan dengan huruf kecil. Tapi biasalah kita akan elakkan pakai O. Sebab pakai O nanti, awak nak cakap O ke awak nak cakap kosong? Kita elakkan pakai O. Kita elakkan pakai L. Ini nak cakap satu ke nak cakap L? Kan selalu kita tengok password. Alamak, itu nak bagi kita kosong ke L, kita kena teka lagi. L ke satu? Kosong ke O? So, kalau boleh kita elakkanlah nombor-nombor, huruf-huruf yang mengelirukan punya. Kita ada 26 huruf. Pakailah huruf yang senang sikit. Pakai huruf yang senang sikit. So, kita boleh tulis dalam bentuk sama ada macam ini. Ataupun awak boleh tulis dalam macam ini. Sekarang darab 2. So kamu kena fikirkan tadilah. Kalau tadi 2, dia benda itu jadi 4. Kalau X, dia jadi apa? Kalau S, dia jadi apa? X darab 2, dia jadi apa? Huzaimi, X darab 2, dia jadi apa? 2X. 2X. Itu sebenarnya hari itu kenapa cikgu bagi awak banyak quiz
So untuk hubungan darab 2 kita boleh tulis dalam bentuk ini ataupun bentuk ini. Mana-mana satu boleh. Lebih biasa orang tulis ini. Itu akan nampak dalam soalan seterusnya, cikgu kebanyakan masa akan bagi fungsi dalam bentuk ini. Sekali-sekala cikgu bagi bentuk atas ini. Okey. Contohnya tadi kita ada lagi satu hubungan apa dia? Kejap. Okey, kita ada satu hubungan tanpa 4. Tanpa 4. Okey, tanpa 4. Okey, katakan sekarang cikgu wakilkan dengan huruf H. So tengok soalan ni, kalau sekarang dalam satu soalan, cikgu ada dua hubungan. Satu ialah darab 2, satu ialah tanpa 4. So janganlah bagi dua-dua nama sama. Nanti mana satu yang nak cakap? Sama lah kan, macam kalau ayah awak ada dua anak. Mungkin tak dia bagi anak pertama Natasha, anak kedua pun Natasha? Tak mungkin kan, nanti nak panggil siapa ni? Ayah nak panggil siapa? Bagilah nama berbeza kan. Okey, seorang Natasha, seorang mungkin Naka aja supaya panggil tahu oh ini Naka, ini Natasha. Okey. Tapi kalau keluarga perlainan tak apa. Soalan perlainan, keluarga perlainan. Tak apa sebab ini keluarga ini punya, ini keluarga itu punya. So di sini bila cikgu bagi tanpa 4, kalau dia dalam soalan yang sama, kamu jangan bagi dia F. Mesti gunakan huruf lain untuk menunjukkan ini adalah dua hubungan yang berbeza. Ini adalah dua anak yang berbeza. Okay? So sama jugalah, kamu boleh tulis dalam keadaan macam ini. Kamu pun boleh tulis dalam keadaan macam ini. Okay? Tapi tolong jangan rojak. Maksudnya, okay, cikgu saya tulis macam ini tapi ini sama dengan. Itu tak boleh. Ataupun cikgu saya buat kurungan tapi saya buat anak panas sini. Itu pun tak boleh. Jangan rojakkan. Either one saja. Okay? Either one saja. Sama ada atas ataupun bawah. Nak tulis sama dengan, sini mesti kurungan. Nak buat anak panas, sini mesti titik-titik ini. Jangan rojakkan. Okey, Huzaimi sambung. Kalau tanpa 4, akan ni macam nak tulis Tadi 4 akan jadi 8. Kalau X akan jadi tanpa 4. Tadi kita ada buatkan 4 akan jadi 8. Kalau X akan jadi X tanpa 4 jadi apa? 4 kot. X tanpa 4 jadi 4. X hilang macam itu saja. Macam nak? Macam tadi kalau darab 2 saya buat 2X. Kalau tanpa 4, X tanpa 4 kan jadi apa? Boleh ringkas ke tak boleh ringkas? Tak boleh kot. Tak boleh, kita tulis sajalah S tanpa 4. Okay. So, macam biasalah ini lebih popular. Tapi kalau buat atas pun okey. Boleh So itu secara ayat 3 cara kita mewakilkan sesuatu fungsi dalam bentuk gambar raja anak panah, dalam bentuk graf dan dalam bentuk tata tanda. Sebenarnya kalau bila awak jawab soalan, awak akan tengok kebanyakan masa cikgu suka gunakan tata tanda. Sebab tata tanda tulis satu dia mewakili banyak. Okay. Kalau cikgu buat gambar raja anak panah, gambar raja anak panah, kalau cikgu tak tulis ini kepada awak, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 3 jadi 6, 4 jadi apa? Alah, cikgu susah kena fikir. Tapi kalau bagi tata fungsi, dia senang. Dia boleh sangat umum. Kalau kemudian pendek juga penulisan dia. Orang matematik sebenarnya orang malas. Pendek aja tulis macam ini, tak payah lukis-lukis banyak-banyak. Tapi dalam exam nanti ataupun dalam latihan, bukan awak yang kontrol lah, cikgu yang bagi. Tolong wakilkan fungsi ini dalam bentuk tata tanda. Wakilkan benda ini dalam bentuk gambar raja anak-anak. Awak kena ikutlah. Sekarang kita tengok ini. Cikgu bagi satu fungsi. Cikgu besarkan sikit. Cikgu bagi satu fungsi. Lepas tu ini ialah kumpulan 1. Sorry, cikgu ada perkataan perlu terangkan. Ini kumpulan 1, ini kumpulan 2. Dan cikgu bagi satu fungsi dalam bentuk tata tanda. Dan cikgu suruh awak wakilkan benda ini dalam gambar raja anak panah. So kita akan buatlah. Ini fungsi mutlak. Nanti cikgu terangkan apa maksudnya. So kumpulan 1 kita ada negatif 3, negatif 2, negatif 1. 0, 1, 2. Kumpulan 2 kita ada 0, 1, 2,
3, 4, 5. Okey. Sekarang tata tanda kita ialah ini. Okey, cikgu terangkan apa maksudnya. Okey, maksudnya ini. Tengok dalam ini dulu. Okey, X tambah 1. So maksudnya kita akan buat kerja tambah 1. Okey, satu lagi ini. Ini yang kita panggil sebagai fungsi mutlak tadi kan. Okey. Okey, simbol ini kita baca dia sebagai modulus. Okey, modulus. Fungsi dia ialah positifkan nombor di dalam. Okay, ini mungkin satu benda baru untuk kamu. Okay, simbol ini nama dia modulus. Okay, fungsi dia ataupun apa kerja dia akan positifkan nombor di dalam. So sekarang kita cuba buat ya. Okay, cikgu minta Natasha lah. Okay, Natasha kita buat ya. Okay, negatif 3 tambah 1. Negatif 2. Modulus. Dia positifkan nombor itu. So tadi awak negatif 2. Kalau positifkan? Jadi 2. 2. Itu maksudnya. So negatif 3 dia telah dihubungkan. So istilah dia ialah dipetahkan. Istilah dia dipetahkan. Kalau nak kata dihubungkan pun tak apalah ya. Dipetahkan kepada 2. Okey, sekarang kita sambung Sambung habis Okey, negatif 2 tambah 1. Negatif 1 jadi 1. So jadi 1. Okey, kita slow sikit. Takut ada kawan tak boleh ikut lagi. Okey, negatif 1 tambah 1. Kosong. Modulus? Kosong. Okey. Bawah kosong tambah 1. 1. Modulus? 1 juga. 1 juga. Kalau nombor itu sudah positif, dia suruh kita positifkan, dapat dia balik lah. Okey, 1 1 tambah 1. 2. Modulus? 2. Okey. 2 tambah 1. Sorry, cikgu salah sambung. Sorry. Kepada 2 kan. Okay, sorry. Okey. 2 tambah 1. 3. Modulus? 3 juga. 3 juga. Itu dia lah. So itu maksudnya cikgu sekarang telah wakilkan benda ini dalam gambar raja anak panah. Hubungan dia ini. Tambah 1, lepas itu modulus. Okey. Kamu tak payah risau sangat sekarang. Cikgu macam tak faham lagi sebab pertama kali jumpa. Lama-lama awak okey lah. Okey, di sini ada soalan lagi. Seterusnya, tentukan sama ada fungsi songsang ini wujud. So, sekarang kamu kena ingat fungsi, ini simbol fungsi songsang. Okey, fungsi songsang maksudnya kita tengok benda ini terbalik. Okey, awak tengok daripada arah ini kepada arah ini. So, cuba awak tengok terbalik. Adakah dia masih semua nombor dalam kumpulan 1 hanya ada satu nombor pada kumpulan 2? Yes or no? Elisa? Semua nombor dalam kumpulan 1. Sebab sekarang dia tanya songsang. Kita terbalik tengok. Semua nombor dalam kumpulan 1. So ini jadi kumpulan 1 kita lah. Hanya mempunyai satu nombor pada kumpulan 2. Yes or no? No, teacher. Kenapa? Sebab dalam kumpulan 1 nombor 2 tu dia ya. Betul. Okey. So jawapan dia okey, sebab ini kalau kamu tengok ini. Sebab ini. Okey. So jawapan kamu dia tiada fungsi songsang. Kerana tapi sebab bila kita cakap, kita kena terbalik cakap. Sebenarnya memang sebab ini pergi ini. Sebab kita tengok arah songsang. Tapi bila kita cakap, kita akan cakap sebab negatif 3 dan 1 mempunyai nombor dalam kumpulan 2. Nanti cikgu akan cakap dia punya istilah ialah image.
Okey, mempunyai image yang sama. So bila dia mempunyai image yang nombor yang kumpulan 2 yang sama, bila kita balik tengok, dia jadi itulah ada 2. Itu salah satu sebabnya. Okay. Ada orang ada sebab lain tak? Jawapan memang tiada fungsi songsang. Alasan bagi saya satu cukup. Okay, tapi ada orang nak bagi saya alasan berlainan tak? Anis, Atika, ada alasan lain tak? Tak ada, teacher. Sebenarnya ada. Okey, tak apa. Siapa boleh nampak alasan lain? Ada dua lagi dia boleh cakap. Tapi sebenarnya dalam exam tak payah bagi saya kedua semua lah, bagi satu cukup. Apa dia? Kalau saya cuba, Boleh? tiada fungsi songsang kerana objek negatif 3 dan 1 mempunyai image yang sama. Bukan sama dengan apa yang cikgu tulis. Tak boleh. Kerana. Okey, jap. Tiada fungsi songsang kerana image 2 mempunyai objek yang sama. Boleh ke? Image 2 mempunyai objek yang berlainan. Kalau aku nak cakap belakang, Objek yang berlainan, ya. okey, boleh juga. Okey, sebenarnya kalau kamu tengok bukan satu pasangan di sini, satu pasangan lagi ya ini. Dia pun ada 2 kan? Tak nampak. Okey, tak apa. Pun boleh, tapi exam tak payah cakap banyak-banyak. Satu alasan mencukupi. Okey, kemudian sebenarnya ada satu lagi. Kalau kamu tengok ayat dia ialah apa? Setiap objek. Sekarang adakah setiap nombor di sini ada image di sebelah sana? Ada nombor di sebelah sana? Setiap. Boleh. Kalau kamu tengok 4 dan 5. 4 dan 5. Dia tak ada orang hubung kepada dia, tak ada orang petahkan kepada dia. So ayat fungsi itu dia kata setiap. Sekarang tak jadi setiap. So pun tak boleh. Pun tak boleh. Tapi biasanya kita lebih suka pakai alasan ini daripada pakai alasan setiap inilah. Tapi sebenarnya itu pun salah satu alasan dia. Okey, kita tengok kalau cikgu wakilkan dalam bentuk graf. So sekarang cikgu tanya fungsi ini wujud tak? So untuk semak fungsi itu wujud tak? Cikgu pakai garis mencancang ke cikgu pakai garis mengufuk? Mencancang ke cikgu kena pakai garis mengufuk? Pun tak tahu siapa sudah. Itu saja orang yang ada. Okey, Adriana? Kalau saya nak tahu Garis mengufuk. Ya ke? Kita cek balik nota kita. Okey. Nak tahu fungsi itu wujud tak wujud? Garis cancang ke garis mengufuk? Mencancang. Garis mencancang So maksudnya garis hitam ke garis biru? Sorry. Garis hitam ke garis biru? Hitam. Hitam. Okey, cikgu ambil. Okey. So, untuk garis ini okey tak? Fungsi tak? Dia potong sekali saja, betul? Cepat. Masa kita ni tinggal 10 minit. Betul. Okey, betul. So, satu ini adalah fungsi. Ataupun fungsi ini wujud. Okey, sekarang kita tengok graf kedua. Sambung graf kedua. Okey ke? Dia potong satu titik sahaja. Okey ke? Tak. Tak okey. So, soalan 2 ini tak wujud lah. Tak wujud fungsi. Fungsi tak wujud. Sebab dia potong, kalau kamu tengok, cikgu bagi contoh di sini, dia potong 2 kali. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, kita tengok graf ketiga. Kita tengok graf ketiga. Okey tak? Okey tak? Okey. Okey. So, ini ada fungsi. Okey.
So selepas ini kita tengok pula soalan saya. Cikgu tanya jika wujud. Maksudnya kalau benda ini bukan fungsi, cikgu tak akan tanyalah ada fungsi songsang ataupun tidak. Okay, salah ejaan Okay. Cikgu tak akan tanyalah ada fungsi songsang ataupun tidak. Okay. Cikgu hanya akan tanya kalau dia ialah fungsi. So cikgu akan tanya ini dengan ini. Okay. Garis ini kali ini kita pakai garis ufuk kita pakai garis ufuk. Okay, sama juga Okay, mungkin tak cukup panjang cikgu buat panjang sikit. Okay. Garis ufuk ini kalau dia potong di satu titik saja maka wujudlah fungsi songsang. Kalau dia potong lebih daripada satu titik tak wujud fungsi songsang. Okay, sambung. So ini ada fungsi songsang ke tidak ada? Ada. Dia ada dia potong lebih daripada satu kali. Garis merah ini. Ada tak dia potong lengkung kita lebih daripada satu kali? Tak ada. Okey, cikgu letak Tak di sini. ada. Ini potong Tak berapa faham kali? lah cikgu. Tak apa. Okey, tengok garis merah ini dengan lengkung ini. Potong berapa kali? Okey, cikgu enlarge. Cikgu enlarge. Okey. Kamu tengok garis merah ini dengan soalan asal lengkung ini jangan tengok garis cancan tadi. Garis ini. Dia potong berapa kali? Sekali. Kedua. Sekali. Mana tempat potongnya? Sudah sampai tempat potong? Dah. Ini kan? Ada lagi tak? Selain daripada tempat ini, ada lagi tak dia potong? Sebelah situ. Ada. So, berapa kali dia potong? Dua. So, adakah fungsi songsang wujud? Tak wujud. So, tak wujud fungsi songsang lah. Ataupun fungsi songsang tak wujud. Dia maknanya kena bertindih lah cikgu. Bertindih. Bertindih tu maksudnya dia potong. Dia potong, memintas. Awak nak kata bertindih, boleh juga lah pakai begitu. Biasanya kita istilah yang paling betul ialah menyilang, bersilang. Okey. Menyilang ataupun memintas. Kalau gunakan perkataan matematik yang sebenar lah. Cikgu cakap sentuh-sentuh tu, cikgu cakap bahasa biasa je. Okey? Okey. Sekarang kita tengok graf ketiga. Mana garis ufuk cikgu? Kejap. Kecilkan sikit. Macam ni. Kita tengok graf ketiga. Okey. Ada tak di mana-mana tempat dia potong dua kali? Tengok garis asal kita, jangan tengok testing punya ujian. Jangan tengok garisnya, cikgu letak tepi dulu. Okey. Ada tak dia potong dua kali? Tak ada. Tak ada. Ini dia potong berapa kali? Sorry. Dua. Ini dia potong berapa kali? Garis awak ini. Dua. Mana dua? Satu je lah. Satu aja, iaitu sini aja. Sini sengaja. Saya nampak yang jangan tengok CY. CY. Kita hanya tengok graf soalan kita maksudnya garis ini aja. Okey So kalau ini fungsi songsang wujud tak? Tak Kalau dia potong sekali aja. So fungsi songsang wujud tak? Tak. Baca tarifan balik. Ujang garis berufuk. Kalau potong satu titik wujud ke tak wujud? Tak. Tengok atas balik, tengok nota dia. Ini, jika fungsi itu mempunyai fungsi songsang, garis mengufuk potong pada satu titik saja. Sekarang yes or no? Jadi, yes. Yes, so wujud tak? Wujud. Wujud fungsi songsang wujud. Okey. Hari ini mungkin orang rasa cikgu macam pelik benda ini sebab ini banyak kepada konsep dan cikgu perlu ajar konsep. So memaafkan cikgu tak macam matematik ini macam tak kira kalkulator tak pegang pun. Okey. Apa nanti baru bahagian bawah baru kita nampak pengiraan. Okey, bahagian C ini.
Cikgu bagi satu fungsi. Okey, cikgu bagi satu tata fungsi Okey, tata fungsi ni maksudnya nanti kita ambil nombor itu, kita kena darab 3, kita kena tambah 1 kepada 5 kena bahagi dia. Okey, maksudnya macam ini Dia punya proses kita kena darab 3. Okey, lalu ini langkah kedua kita kena tambah 1. Okey, lepas tu kita kena buat lagi 5 bahagi dia. Boleh? Mula-mula kita ambil nombor itu darab 3. Dapat jawapan kita tambah 1. Lepas tu 5 bahagi jawapan itu. Okey, sebagai contoh sebagai contoh, okey, kalau sekarang cikgu ada 2. Okey, cari seorang teman cikgu Anis Atika 2 kalau darab 3 6. 6. Kalau tambah 1 lagi 7. 5 bahagi dia 5 bahagi dia. Bagi saya pecahan. 7/5. 5 bahagi dia. Dia di bawah. Sebab kalau kamu tengok 3S tambah 1 di sebelah bawah. 5/7. 5/7. Boleh? Okey. Katakan 12. Katakan 12 Okey, 12 darab 3. Sambung. 12 darab 3. 36. Tambah 1. 37. 5 bahagi dia. Pecahanlah, tak payah round off. 5/37. 5/37. Okey, sekarang sebab tarifan fungsi itu kata setiap nombor dalam kumpulan 1 ini mesti mempunyai image. Tapi untuk fungsi ini sebenarnya ada satu nombor kalau cikgu letak di sini tak ada jawapan. Di sini tak ada jawapan. Siapa boleh tahu apakah nombor tersebut? Siapa boleh tahu apakah nombor tersebut? Siapa boleh tahu? Apa satu nombor awal letak, dia nanti tak ada jawapan di sebelah sana. Okey, cikgu satu-satu tanya. Masa cukup 1 minit aja. Tanya 2 orang ajalah. Okey, Alia Husna, cadangan. Dia cadang satu nombor. Tak jadi tak apa. Cepat. Masa cikgu nak habis lah. Tinggal 1 minit lah. 1. 1 kita cuba. 3 darab, 1 darab 3. 1 darab 3. 3. Tambah 1. 4. 5 bahagi 4. Ada jawapan tak? 5/4. 4 lah kan? So, tak boleh. 1 ada jawapan. Cikgu tanya awak, 5 bahagi apa yang tak ada jawapan? Lima bahagi apa yang tak ada jawapan? 0. Okey. Kita fikir arah kebalik So sebenarnya nombor yang tak boleh ini ialah 0. So sekarang awak fikirkan pula, apa satu nombor bila saya tambah 1 ialah 0? Apakah satu nombor bila saya tambah 1 dia ialah 0? -1. -1. Fikir baliklah pula. Apa satu nombor bila saya darab 3 dia ialah -1? Apakah satu nombor bila saya darab 3 dia ialah -1? Apakah satu nombor bila saya darab 3 dia ialah -1? Gunakan pengetahuan algebra kamu. Apakah satu nombor darab 3 dia sama dengan -1? Alamak, masa saya habis. Ini cepat-cepat. Siapa tahu siapa jawab? -3. Sorry? -3.
Cakap sekali soal loceng bunyi. Apa dia? Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3, darab 3, negatif 9. Bukan negatif 3. Apa nombor tu? Negatif 3, darab 3, negatif 9. Halo, Azibra kamu. Darab 3 kalau pindah sana? Darab 3 kalau saya pindah ke sini? Siapa tahu siapa jawab? Masa saya sudah habis sebenarnya. Darab 3 kalau pindah sana jadi apa? Bahagi. Bahagi 3. Negatif 1 bahagi 3 maksudnya? Negatif 1 per 3. Negatif 1 bahagi 3. Negatif 1 per 3. Aku boleh cuba balik. Aku boleh keluarkan kalkulator. Negatif 1 per 3 kalau saya darab 3 saya dapat negatif 1. Negatif 1 kalau saya tambah 1 saya dapat kosong. 5 bagi kosong kalkulator akan kata make error. So apakah nilai K tersebut? Nilai K tersebut ialah negatif 1 per 3. Okey, cikgu terang ini ialah cikgu terangkan maksudnya. Okey, sekarang cikgu akan terangkan cara buat dia. Okey, hanya kalau kamu faham kenapa macam ini, awak lepek keyakinan lah. Okey, tapi kalau siapa tak tahu, awak boleh hafal aja cara buat. Okey, sebenarnya macam ini bila kamu nampak soalan ini, dia bagi satu tanda fungsi, kemudian belakang ada benda ini. S tak boleh sama dengan sesuatu benda. So kalau kamu nak tahu apakah nilai tersebut, apa yang awak buat, awak ambil saja apa yang di sebelah bawah ini. Okey, apa yang di sebelah bawah ini tak boleh sama dengan kosong. Sebab apa-apa bila bagi kosong make error. Lepas tu awak lakukan algebra macam biasa. Okey, tambah 1 kalau saya pindah ke kanan, Huzaimi. Tambah 1 pindah ke Negatif sana. 1. Negatif 1. Okey. Darab 3 pindah ke kanan. Bahagi. Darab 3 pindah jadi Bahagi. bahagi 3. Okey. Ini ialah tidak sama dengan lah. Tapi cara buat sebenarnya sama macam awak buat algebra biasa. So awak dapati S tak boleh sama dengan negatif 1 per 3. Tapi soalan kata S tak boleh sama dengan K. So apakah nilai K kita? Dapatlah jawapan dia. K tidak sama dengan negatif 1 per 3. Okey Okey. So latihan untuk hari ini, cikgu masih tak sempat masuk ini. Okey, latihan untuk hari ini sebenarnya senang saja, soalan 1 saja. Okey, awak hanya perlu beritahu cikgu, adakah ini merupakan fungsi? Okey, adakah ini merupakan fungsi dan berikan alasan anda. Okey, dan cikgu akan bagi Google link untuk awak bagi saya jawapan. So senang saja. Cikgu tanya adakah ini fungsi? Okey, awak jawab ya, tidak. Cukup. Bukan, awak jawab fungsi, bukan fungsi. Kemudian berikan alasan, awak bagi saja. Tak payahlah ayat panjang-panjang, janji boleh faham saja cukup. Okey? Boleh, cikgu akan bagi Google Form, awak jawab soalan 1 dan benda ini awak tetap kena tulis dalam buku latihan. Awak tetap kena tulis dalam buku latihan sebab minggu depan bila awak datang sekolah, cikgu nak kutip. Boleh ya? Okey, kejap cikgu ambil. Okey, semua boleh leave sudah. Cikgu sudah ambil kehadiran kamu. So jawab soalan 1.